Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Al-Aziz Al-Hakim, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai pada muka surat 34. Ya, kita sambung. Saya cuba nak habiskan ini yang baki ni. Sebab baki ni sikit sangat. Berapa line muka surat je, sampai muka surat 47 ya. Patut boleh dihabis dalam masa setengah jam. Patutlah. Bukan kuliah habis bahagian ni lah. Sebab lagi setengah jam tu saya rasa ada satu benda penting yang kita kena bersembang. Baik, pada muka surat 34, iaitu kita masuk pada tajuk, dia kata Makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Betul, dia tunjuklah itu. Dia tunjuk gambar Kaabah, bagaimana kedudukan Makam Ibrahim. Jadi Makam Ibrahim itu dia mengambil arah daripada pintu Kaabah, daripada Hajarul Aswad sampai kepada Hijr Ismail. So arah itu dipanggil arah Makam Ibrahim. Kata penulis, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, apabila telah selesai tawaf, maka datanglah ke Makam Ibrahim sambil bacalah firman Allah Ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Terjemahan dia, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat sembahyang. Jadi dah habis selesai tawaf, dia kata duduk berjalan pergi ke makam Ibrahim, dia kata baca ayat ni 125 Baqarah. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Boleh nak? Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Kemudian salatlah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika mudah dilakukan. Itu dia bagi gambar. Itulah gambar itu yang orang tu duduk solat belakang makam Ibrahim tu. Itulah yang bagusnya. Jika kesulitan, maka lakukan di mana sahaja termasuk Masjidil Haram. Kalau tak boleh, cuba tengok gambar tu yang dia buat apa? Titik merah tu kan. Jadi panggil apa tu? Line tu. Jadi itulah arah dia. Daripada pintu Kaabah tu, Kaabah duduk sini, ke sini ya. Jadi ke arah sini, ke arah carilah belah mana pun, janji ke arah sini. Dia besar. Tapi kalau itu pun tidak dapat, maka Kaabah 4 penjuru tu tak mana pun tidak apa, sepanjang Masjidil Haram.
Jadi di sini ada 3 tabaqat, 3 martabat. Martabat pertama macam kawan tu semayang dalam gambar, depan betul-betul. Martabat yang kedua, dengan tang mana pun tak apa duduk, arah dia di sini, mana pun tak apa. Martabat ketiga, seluruh Masjidil Haram. Kalau kita dapat pada martabat pertama, jangan langkau martabat. Kalau boleh, itu mudah pada kita dapat, janganlah kita pergi cari, kita kata apa, sanalah, tak usah, ikut susunan dia. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas. Dianjurkan bagi setiap orang yang telah tawaf untuk melakukan 2 rakaat solat sunat di makam Ibrahim. Sama sahaja, apakah tawaf yang ia lakukan itu wajib ataupun sunnah. Maknanya lepas tawaf ada pensyariatan sembahyang sunat. Sembahyanglah. Ini disebut oleh Nawawi. Kemudian habislah sembahyang sunat di belakang makam Ibrahim, kembali lagi ke Hajarul Aswad untuk mengusap Hajarul Aswad atau isyarat kepadanya. Atau kita isyarat kepada Hajarul Aswad, pergi balik kat dia. Dah habis sembahyang, pergi balik kat dia. Ya, kalau boleh suar kepala kat dia, suarlah, ataupun usap. Ada berapa martabat kita tengok tentang Hajarul Aswad yang kita dah belajar? 3 kan? Kucup, usap, lambai. Yang ni dia kata, kalau kita tak usah pergi kucup, tapi kita usap. Kalau itu tak boleh, dia kata cukuplah kita isyarat pada dia. Dan setiap kali kita isyarat kepada Hajarul Aswad, kita kata apa? Bismillahi wallahu akbar. Okey. Baik. Selesailah dia kata. Lepas tu dia kata tengok. Kemudian habislah itu. Kemudian pergi ke Zamzam. Ini dalam proses dah habis dah sembahyang semua, pergilah ke Zamzam dan minum darinya sepuas-puasnya dan menguyurkannya ke kepala. Bagi kuyuk bahasa kita kan. Dia kata tengok gambar nombor 9. Itu tong Zamzam lah. Kita tak dapat pergi ke telaga. Lepas tu di muka surat itu, dia letak doa. Dia letak doa yang kita dianjurkan baca bila kita minum Zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in. Ini ikhwan dia sebut dalam riwayat Darul Qutni, ini diambil daripada perbuatan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas buat benda ni, dia baca ni, orang semua dengar. Jadi kesemuanya ikut. Jadi orang kata tak mungkin Abdullah bin Abbas akan buat kalau dia tidak tahu tentang Nabi. Dia tak akan mereka saja-saja. Jadi basahkan kepala kita. Kalau orang perempuan nak basah kepala, basahlah kan. Habislah baju dia, basahlah. Orang lelaki-lelaki tak ada apalah, basah. Jadi tuang masa ini kita dah tuang tangan kita, boleh ke buat lagu ni? Boleh ke? Kita masih dalam ihram. Kita buat ayat Kalau kita buat lagu tu, ayat tu
Jatuh lagu tu tak aja kita nak kena macam ni kan. Sapu kepala kita. Apa di antara pantalan ihram? Tak boleh tutup kepala. Kepala tak boleh tutup. Maka itu bukanlah maksud dia menutup kepala. Tutup kepala ni satu orang bermaksud nak tutup kepala. Cakap macam ni kita tidaklah membawa nak kena dam ke apa ke, tidak. Kemudian sebelum pergi ke Safa, kembalilah lagi ke Hajarul Aswad, lalu mengusap atau isyarat kepadanya seraya mengucap Bismillahi Wallahu Akbar. Dahsyatlah Hajarul Aswad ni punya kedudukan. Berapa kali kita dengan dia yang tawaf, betul? Dia nak start, mati tawaf pula kat situ. Lepas tu pergi semayang, habis semayang pergi kat dia lagi, minum zam-zam, lepas minum zam-zam mai kat dia pula. Lepas tu baru nak pergi ke tempat sa'i. Allahu Akbar. Boleh nak cakap tu? Baik. Lepas tu dia bagi pada kita gambar Kaabah duduk macam mana. Yang ni cuba tengok gambar Kaabah tu. Lepas tu dia tunjuk Bukit Safa. Lepas tu dia tunjuk Bukit Marwah kan. Jadi kita start di Bukit Safa kan. Kemudian kita pergi Bukit Marwah, kita U-turn balik lah. Lepas tu garis merah di bawah tu dia bubuh nombor 1, nombor 2 sampai habis ha. Jadi kita start Safa ke Marwah, maka berakhir pun Safa ke Marwah. Betul? Okey ha. Dan ini tidak ada apa-apa, cuma bila tengok gambar tu saya teringat sikit. Cuba tengok kedudukan kawan tu yang berdiri tu dengan Kaabah. Kaabah berada sebelah mana dia? Kiri kan? Baik. Kedudukan dia, dada dia menghadap Bukit Safa. Betul? Artinya dia tidak menghadap ke Kaabah kan? Baik. Katalah dia duduk tengah-tengah, dia duduk daripada Bukit Safa tu tinggi sikit kan, dia turun ke bawah, dia nak semayang. Dia kena buat kenyal. Dia kena ke kiri kan. Jadi bila dia ke kiri Kaabah, maka position dia dengan Kaabah jadi macam mana? Dia tak akan jadi menghadap. Dia akan jadi herod. Sebab dia berada di rusuk Kaabah. Kaabah sana kan, dia duduk belah sini. Dan sekarang ni pula pemandangan itu memang dah tertutup dah. Maka dia tak akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Sebab kalau dia macam ni, dia akan tersasar. Dia tak akan dapat tepat dengan Kaabah. Dia akan sengit. Sengit itu baru dia tepat dengan Kaabah. Maka daripada situ kita dapat satu pengetahuan bahawa sengit-sengit ni hanya wajib depan Kaabah untuk dapat arah yang tepat. Adapun macam kita ni duduk dalam mana-mana building, kita tak payah sengit-sengit sangat. Kita hanya cari arah je. Kita ada 1, 2, 3, 4. Daripada 4 ni kita pakai kompas. Kita tengok. Kompas kata kedudukan macam ni. Dia sengit. Macam ni. Sengit macam ni dia berat ke sini ke sana? Ijtihad. Sini maka pakai macam ni. Tak payah sengit. Yang kena sengit ni betul-betul Kaabah duduk depan. Maka kita tak boleh ijtihad. Melainkan mesti ke arah Kaabah. Maka kalau kita perlu sengit-sengit kita masuk dia punya mall, shopping mall dia dalam kan, kita nak semayang, dia akan buat line sengit. Kenapa? Kena Kaabah duduk di depan. Mesti tepat dan melekat. Itu hukum dikatakan ain Kaabah depan. Adapun bila Kaabah gaib depan mata kita, Quran hanya kata syatrul masjidil haram, cari satu arah saja.
dan ijtihad arah. Tak perlu dua apa sejadah tu sengit, tak perlu, tidak ada kewajipan apa-apa. Walaupun kalau kita tengok kompas memang belah Walaupun kita tengok kompas, kita kata macam ni, dia sengit kompas bagi arah ni. Ni arah ni dia berat ke sini ke sini. Kita ada 4 arah kan. Ni. Kalau macam ni, sekarang kita duduk lagu ni, kita letak kompas tunjuk macam ni. Macam ni kita nak ijtihad, sini ke sini, depan ke kiri, macam ni dia bagi angle tu. Maka saya punya ijtihad, keberatan dia belah sini, maka kita pakai sini. kalau dia ijtihad ke sini. Kalau kawan tu ijtihad, dia kata saya punya ijtihad dia memang nak ke sini, pakai sini, pakai satu arah, dah sepakati arah itu, jangan khilaf. Tak usah khilaf, kita yakin dengan satu. Saat ni kalau kita khilaf, dia ni takbir ikut ni, dia ni takbir ikut ni, jadi macam apa, filem apa, Sang Pencerah. Ingatlah tu imam tu takbir ikut ni, dia bagi ikut ni. 18 punya cerita. Apa nama dia? Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Dahlan, betul nama dia, Kiai Ahmad Dahlan, pengasas kepada Muhammadiyah. Ada bagus tengok filem tu, menangis tengok filem tu. Dahsyat, macam mana madrasah dia runtuh. Saya tak boleh panjang kerana saya nak ambil 30 minit. Sajalah saya teringat gambar ni. Maka itu sedikit penambahan pengetahuan dalam Quran. Tengok nanti surah Baqarah, saya qulu sufaha tu, lepas tu Allah guna perkataan apa, fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Maka arahkanlah wajah kamu kepada syatru, arah bahagian Masjidil Haram. Jadi pasal itu kebetulan hari itu yang kata masjid 2 kiblat kan, arah dulu ke sana kan. Bila Allah kata cari arah, dia berpusing, maka itu dikatakan masjid itu jadi dua kiblatain. Baik, dia kata rukun ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Dah habis dah semua tadi. Kemudian berangkatlah ke Safa untuk melakukan sa'i 7 putaran. Maka dia kata lihat gambar nombor 10. Ketika mendekati Safa, mendekati bukit Safa, maka bacalah firman Allah Ta'ala, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Al-Baqarah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Penterjemah kata di bawah tu syiar Allah adalah tanda-tanda atau tempat beribadat kepada Allah. Barang siapa yang beribadat haji ke Baitullah ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i antara keduanya. Tengok kenapa dia kata demikian. Di bawah tu Allah berfirman tidak ada dosa, sebab di antara sahabat ada merasa keberatan mengerjakan sa'i di tempat itu, kerana tempat itu bekas tempat berhala. Di masa jahiliah pun tempat itu biasa digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan rasa keberatan itu, maka Allah menurunkan ayat ini. Asal zaman Nabi Ibrahim memang tempat sa'i, tapi Nabi Ibrahim dah mati lama, mai zaman Nabi Muhammad, di situ jadi tempat tokoh-tokoh besar. Jadi bila mai syariat ni balik, Islam mai balik, Nabi kita tetap sa'i di situ, sahabat jadi berat. Maka Allah guna perkataan fala junaha alaihi. Hampa pergi tawaf tu, pergi sa'i tu, walaupun hampa nampak tu ada tokong, itu bukan tempat asal tokong, depa yang baru letak. Maka jangan ingat hampa berdosa kalau hampa pergi sa'i kat situ. Itu memang tempat sa'i.
Maka bacalah ayat ni dalam duk pi nak pergi dah habis dah tadi dengan Hajar Aswad, duk jalan nak pergi ke Bukit Safa, bacalah yang ni. Kemudian setelah itu katalah pada diri kita, abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai tawaf dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Yakni Allah memulai dengan menyebutkan Safa. Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Aku dah habis dah tawaf, aku nak mulakan sa'i ini daripada Bukit Safa, kerana Allah memulakan Bukit Safa. Perkataan itu dahulunya untuk mengangkat keraguan hati sahabat. Duk ingat kata berdosa ni. Banyak sangat tokoh-tokoh dulu kawasan tu kata Allah yang suruh mula ni, bukan aku yang nak mula, bukan Nabi yang nak mula. Hai ikhwan, kalau kita ada ragu-ragu apa nak amalkan sunnah, kita boleh baca benda ni. Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku nak memulakan sunnah ini dengan apa yang Allah mulakan pada Rasul dia. Bukan aku nak reka-reka benda ni. Katalah kita macam tadi. Selalu rumah kita duk sengit kiblat. Tak tu kita nak bagi straight. Bagi straight dia main dah. Semua duk ada dia beradik semua duk tengok. Pelan mengaji belantik elok mak. Kita kata abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulakan apa yang Allah mulakan. Bukan aku sendiri yang reka benda ni. Katalah betul. Supaya mencabut ragu dan rasa berdosa. Ya, kiblat ni jangan main. Kan? Kiblat, ambil wudu, batal wudu, jangan main-main. Mandi wajib. Dia akan mengganggu kita punya emosi dan rasa, sebab sah ibadat diterima duduk di situ. Kita masa ayat mustakmal contoh, guna untuk mandi junub, guna untuk ambil wudu. Ini jangan main-main. Ini nak sembahyang ni. Kita nanti dia main ragu-ragu. Bila main ragu-ragu, kata lagu tu, abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah kepada Rasulnya. Nabi yang seluk tangan dalam ayat. Nabi seluk tangan dalam ayat. Nabi sapu muka. Kok mana aku nak kata ayat ni jadi mustakmal dan tak boleh pakai? Nak kata nama dia mustakmal, mungkinlah nama. Tapi hukum dia tetap hukum ayat mutlak. Selagi tak berubah warna, bau dan rasa. Bila dia main ragu-ragu, kata yang ni, abda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian naik ke Bukit Safa hingga dapat melihat Baitullah. Sekarang saya tak tahu lah dapat lihat ke tak dapat lihat. Siapa yang kawan antara kita yang pergi paling lewat sekali? Yang paling kemudian sekali ada boleh tengok. Kalau boleh tengok Kaabah. Tengok saat sebelum nak mula tawaf. Dia kata bila memungkinkan, lalu ia menghadap Kaabah dan mengangkat kedua tangannya seraya mengucap sebelum start nak sa'i, tengok Kaabah, angkat tangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Macam raya pula. Baca. Kemudian berdoalah dengan doa yang mudah untuk anda panjatkan. Dah habis baca zikir ni, baca satu doa. Apa yang kita nak terpulang. Ulangilah bacaan dari takbir hingga doa yang mudah tadi 3 kali. Caranya 3 kali zikir, 2 kali doa yang dipanjatkan di antara zikir-zikir tersebut. Jadi baca yang ni, baca ni satu, doa satu. Sekali ulang balik ni satu,
doa satu, lepas tu ulang ni tak ada doa dah. Jadi 2 doa, 3 yang ni. Lepas tu maka turunlah daripada Bukit Safa menuju ke Marwah dengan berjalan biasa sambil berdoa dengan doa yang mudah anda baca. Ketika sampai di tiang hijau pertama, maka berjalanlah dengan cepat, berlari-lari kecil dengan cepat. Dibuat nota di bawah, dan ini hanya dilakukan oleh kaum pria. Adapun wanita, dia tetap berjalan biasa hingga sampai pada tiang yang kedua, dan dianjurkan membaca doa ini. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Setelah sampai pada tiang hijau yang kedua, maka berjalanlah lagi dengan berjalan biasa hingga menuju ke Marwah. Yang ni saya fikir tak lah susah mana kan, sebab tiang hijau tu memang dua ada. Kalau kita lalai pun tak apa, ramai dia nanti jadi macam mana, kan lari lah kita. Dia kata tak dianjurkan bagi wanita. Dianjurkan ini lari-lari lagu ni untuk kaum pria saja. Dulu ada satu lagu, siapa menyanyi Bukan, dia guna perkataan pria. Siapakah pria sebelum daku? Siapakah pria sebelum daku? Dia. Itu pula kata apa? Siapakah wanita apa? Siapakah sebelum daku? Gadis yang kau puja hingga merana. Rupanya kita dah pakai kalimah pria tu lama dah. Lama dah kita pakai, bukan baru. Baik, kemudian naik ke Bukit Marwah. Yang ni bila kita dah sampai dalam perjalanan daripada Safa nak pergi Marwah, jumpalah lampu hijau tu, dan dia kata boleh baca doa ni. Sampailah ke Bukit Marwah. Kemudian naik ke Bukit Marwah. Ini sa'i yang pertama. Buat lagi, menghadap ke Kaabah. Ini tanpa membaca ayat, tanpa kita membaca ayat Inna Safa tadi, tak payah dah. Lalu ucapkanlah bacaan yang sama dengan bacaan di Bukit Safa tadi. Buat benda yang sama macam kita buat kat Bukit Safa tadi. Angkat tangan, 3 kali baca zikir, 2 doa. Kemudian pergi ke Bukit Safa. Sepanjang jalan tu dia kata berdoalah dengan doa apa yang mudahnya anda nak panjat. Ulangilah bacaan dari takbir hingga doa yang mudah tadi sebanyak 3 kali. Kemudian berdoalah cukup 2 kali di antara zikir-zikir tersebut. Tidak mengapa anda menaiki kursi roda jika sakit. Tak ada apa. Kita nak start sa'i kita nak start balik daripada Marwah ke Safa, kita buat benda yang sama yang kita buat kat Bukit Safa tadi. Apa kita buat? Kita tengok Kaabah, angkat tangan, kita berzikir dengan zikir tadi, Allahu Akbar tu, ada baca doa. Tu kita zikir tu lagi sekali, baca doa lagi sekali, zikir lagi sekali, lepas tu kita habis. Sekali jalan jumpa lampu hijau tu, lari sat. Habis dia punya tu jarak, berhenti sampai ke Marwah. Naik atas Marwah, tengok Kaabah juga, baca doa lagu tu juga, turun balik mai ke Safa. Mana ini jalan yang kedua lah. Jalan yang kedua. Dia kata tak larat tak apa naik. Berhenti atas bukit. Jadi seolah-olah kita kata kalau kita tengok dia punya gambar tu, gambar awal dia buat tu, Safa ke Marwah. Okey.
Maknanya dia sampai tang ujung kaki bukit tu habis Sunnah pada dia naik sikit atas bukit tu untuk memulakan tawaf yang baru, turun balik mai ke Safa. Cantik gambar dia buat tu, sangat menarik. Baik. Tak mana tadi? Faedah. Sa'i itu 7 putaran. Dimulai daripada Safa dan berhenti di Marwah. Dan itu dihitung 1 putaran. Kemudian dari Marwah ke Safa dihitung pula 1 putaran. Dia kata tengoklah gambar yang dia bagi tu. Jadi kita start Bukit Safa dengan sunat-sunat dia tadi, pergi Bukit Marwah. Sampai Bukit Marwah, buat balik amalan tu. Tu pergi ke Bukit Safa balik. Dua balik. Jadi akhirnya kita akan mai balik ke Bukit Marwah. Jadi yang ketujuh kita akan mai balik ke Bukit Marwah. Kerana yang ketujuh tu dah cukup pusingan, maka kita tak perlu lagi nak memulakan dengan doa, sebab kita tak pi dah. Dah titik lah. Dah turun dah, habis. Sampai situ habis. 3 kali kita akan baca sedikit tu dan doa 2 kali. 3 kali ya, kali yang keempat sampai di Marwah stop. Ada Safa 2 Marwah ke Safa baca lagi. baca lagi. Di Safa ke Marwah Baca lagi. baca lagi. Kemudian sampai ke 5 baca lagi. 6 baca lagi. 6 baca ketujuh bi. Ketujuh sampai Marwah tu dah tak baca dah. Kira daripada Marwah ke Safa baca. Last kali penutup dia Safa ke Marwah. Tak berhenti. Jadi kalau kira berapa? 4 dengan 3 7. Betul ya? Okey, 4 yang penamat. 1 2 baca. 4 6. Kita baca 6 3. Betul. Yang ketujuh tak baca. Betul. Baik. Ya. Siapa dulu? Tu ustaz, tuan guru kita. Nabi Safa. Dia patah balik dia kelas 1. Jadi dia buat 13 kali. Sah tak sahnya? Sah tapi dia letih tu. Dia kira dia pergi Safa, pergi balik dia kira 1. Bolehlah nak buat lagu tu, tapi jangan duk buat. Suami dia buat, isteri dia tak buat. Dah balik baru dia kata jangan. Suami dia kuat ke lah. Pergi balik dia kira 1. Sah lah. Pasal apa? Pasal angka 7 tu dah lebih. Sah lah. Tapi dia akhir dia di Safa. Dia berakhir di Safa, dia berakhir tempat yang tak sunnah. Tak sunnah berakhir di situ. Di situ bermula. Saya nak kata rugi tu, tak tahulah kalau dia yakin aku tu, tetapi dia keluar daripada petunjuk Nabi. Yang keluar tu takut jadi sia-sia. Sayanglah. Lebih daripada 7, 8, 9. Bermakna lebih tu pun 7 je. 14. Kalau dulu dia dari lepas kita solat di Makkah Ibrahim, dia ada pintu untuk keluar ke Bukit Marwah tu kan. Jadi kalau kita keluar dia sampai Bukit Marwah. Jadi kita jalan first tu tak anggap sebagai sa'i lah. Betul ya. Betul. Sampai kita atas Bukit Safa tu. Jalan tu tak kira, tu bukan sa'i. Tu bukan sa'i. Clear, baik. Tahlul lah bacaan dia, bukan tahlil. Lagi lepas sa'i pergi duduk bersila buat tahlil. Apa dia kata tahlil tak ada. Rukun umrah tahlil. Tahlul. Setelah sa'i,
lalu tahallul. Dan dengan demikian sempurnalah umrah anda. Dan tahallul tersebut dilakukan dengan kewajiban mencukur gundul botak atau dengan menggunting sebahagian rambut secara merata. Namun mencukur gundul lebih utama. Adapun bagi wanita, dengan mengumpulkan rambutnya dari seluruh bahagian kepala lalu memotongnya sepanjang atau satu ruas jari. Dia kata tengok gambar nombor berapa? 11. Tengok. Itu dandan wanita lah. Kalau dia kata hujung rambut kan senang faham. Dia kata kumpul semua. Ujung potong sikit, dia kata seruas jari. Ni kot ruas jari saya rasa kan. Potong pasal tu lah. Ala kulli halnya, bila kita potong rambut, nampak rambut tu gugur, dikira cukup. Banyak mana tak kisah. Bila kita pak lagu tu, rambut tu berguguran. Siapa menyanyi lagu tu? Berguguran daun Elikek. Berguguran rambut lah. Oh, berguguran daun. Berguguran daun jatuh ke rambutmu, meraihkan suasana indah. Betul belum? Di sini ku berjanji disaksikan bulan. Kalau aku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Dahsyat. Dia ambil daripada tahallul ni kot, saya ingat lagu tu. Dahsyat. Berguguran. Lebih baik bagi kaum lelaki-lelaki yang sedang melaksanakan umrah, lebih utama mencukur habis rambut kepalanya. Bagi kaum wanita hanya diperintahkan untuk memotong rambutnya sepanjang satu ruas jari sahaja. Baik, dengan tahallul maka selesailah ibadah umrah. Dan dengan begitu ia pun halal, dibolehkan untuk melakukan apa-apa yang diperbolehkan ketika tidak sedang ihram, termasuk berjima dengan isterinya. Habis dia kata. Ya. Kedai gunting tu yang dia akan buat shampoo dulu. Oh, buat shampoo. Dia shampoo bagi basah rambut, baru dia kita mudah tutup. Kita berwarna-warnian masa tu. Tidak mau. Tidak boleh. Sebab shampoo pada masa tu tidak dianggap mandi. Dia bukan mandi. Dia hanya nak memudahkan potong. Itu tidak mau. Yang itu termasuk perhiasan. Tidak boleh. Tak mau. Kedai dan banyak orang yang buat. Lebih baik kita suruh dia buat sesuatu dulu di kepala kita secara kecil. Ada kedai yang dia cukup sikit. Kita pipi, dia terus cukup ada. Yang ada yang mahal. Dulu lah tanya kita shampoo tu. Tak mau shampoo. Kalau shampoo tu tak ada bau tak apa. Kalau shampoo tu kosong kan, dia tak ada bau apa, tak apalah. Kalau dia ada bau wangi, tidak mau, sebab dia masuk berhiyah, dan berhiyah tu dilarang. Dia kena dam. Sebab dia tak tahallul lagi. Kalau dia bercadar nak cukur rambut, jangan gunting. Jangan pergi gunting kecil, tak mau. Itu dia anggap hukum dah. Apa panggil? Dia nak botak kan? Dia nak botak. Panggil apa? Cukur. Supaya dapat doa Nabi. Nabi doa 2 kali ampun dosa pada orang yang bercukur. Sekali untuk orang yang gunting. Kalau dia niat nak botak, dia nak cukur, nak botak, maka jangan pergi gunting sikit. Lepas tu baru suar kepala dia bagi botak, dia tak akan dapat pahala cukur, dia akan dapat pahala gunting. Bagi tahu sebelum, katalah dia nak buang shampoo, suruh dia ambil satu bagi sikit dalam bentuk cukur. Jangan gunting. Sikit bahagian dulu cukur. Jangan gunting.
Kalau dia gunting, dia akan dapat muhalliqin. Apa? Muqassirin. Orang yang gunting. Kita nak bahagian muqassirin. Orang yang cukur. Boleh? Dia buat besar. Bawa sendiri ha. Oh, bagi. Mesin tu. Tapi beza dia, kalau mesin tu kita pakai, dia masih ada rambut. Dia bagi botak terus. Kalau ada okey. Pakai. Bawa besar sikit dah macam nanti tepi kedai. Boleh juga. Kami dulu Pak Long buat. Sorang-sorang masuk dalam bilik, kalau bagi berong. Ingat bagi bakar. Abang Man. Betul-betul mesti stop. Baik. Jadi kalau nak cukur terus, jangan gunting jangan gunting. Kalau nak gunting lah. Terpulang lah. Kalau dia buat haji tamattu', gunting lah. Sebab nak simpan rambut untuk tahlul haji. Kalau dia buat tamattu', gunting lah. Kalau dia memang umrah saja, dia mesti umrah kan. Maka kecuali dia ada cadangan nak buat umrah lain mungkin ni mungkin sekali cukup. Sekali cukup. Sekali cukup. Saya kata bila dia cukup izin. Ya. Kan maksud tapi dia bila kita bagi dia dapat umrah sekali. Rambut tak ada lagi. Layang lah. Syarat. InsyaAllah. Rambut kita ni saya ingat lepas 2 hari kot. Dia anak dia naik kan. Cuma kita tak nampak cukup suruh dia tercukur. Jadi saya kata tamattu. Lebih afdal masa umrah tu kita gunting. Gunting. Jangan cukur. Simpan rambut untuk tahallul haji. Tahallul haji. Semasa dia dekat. Jadi kalau kita pakai mesin tu okey. Okey lah. Mesin tu okey. Dan kita kena tahu kedai-kedai gunting tu semua tu, kalau kita duduk kuliah dalam masjid haram, musim-musim umrah, syekh-syekh dalam masjid haram akan bagi ingat kepada kedai-kedai gunting di luar. Tapi tokey tu tak main mengaji. Jangan lu buat naya ke orang yang umrah ni. Depa buat naya, depa tak kerti hukum hakam. Bubuh yang tu, bubuh yang ni. Lepas tu harga tu daripada RM10 jadi RM25. Dia tak ada apa? Dia hanya buat lagu tu saja. Dia nak macam kita duk gunting sini kan, dia buat line semua dia tak akan buat. Dia tolak kepala kita lagu tu, dia halau keluar. Maka kuliah dalam Masjid Haram tu dia bagi ingat, dia jangan duk buat lagu ni kat orang. Jangan duk buat lagu ni, depa ni jemaah umrah, hangpa kena jaga dia elok-elok. Tapi Pakistan tu kamjat ni semua ni bukan tahu apa. Dia buat nanya kat orang. Baik. Clear nah? Tengok dia buat sedikit apa itu ruang. Dia kata penjelasan solat di Hijr Ismail. Dianjurkan solat sunat di Hijr Ismail kerana hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, salatlah di Hijr Ismail apabila kau ingin masuk ke dalam Baitullah. Kerana Hijr Ismail itu termasuk bahagian Kaabah. Hadis ini hadis hasan sahih riwayat Abi Dawud dan Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad. Akan tetapi tidak dianjurkan mengerjakan solat fardu sebab Nabi tidak melakukan hal itu. Bahkan sebahagian ulama berpendapat tidak sah melakukan solat fardu di Hijr Ismail kerana ia merupakan bahagian dari Kaabah. Hijr Ismail itulah. Tengok gambar awal balik tu. Muka surat tengok balik muka surat 24 tu Hijr Ismail tu. Kalau siapa-siapa dapat sembahyang sunat di situ, dia dihukum sembahyang sunat dalam Kaabah. Dia dapat pahala. Dia dianggap sembahyang dalam Kaabah. Tetapi Nabi tak pernah sembahyang fardu dalam Kaabah.
Maka untuk sembahyang fardu jangan duduk kawasan tu lah, duduk luar. Betul lah, Kaabah asal kan besar kan. Baik, penulis kata ikhwan, itulah berkaitan dengan daripada miqat, pantalangan dalam ihram, persiapan awal buat umrah sampailah kepada tahlul. Boleh Ustaz Samsul? Pertama, bila kita dah nak get ready nak pergi buat umrah, kita bersihkan badan kita, kita mandi, kita cukur segala rambut-rambut ketiak kita. Betul Pak Long? Itu bahasa dia, rambut-rambut ketiak. Bulu ketiak dia panggil rambut. Semua yang kita buang. Dah bersih dah, comel-comel dah. Apa kita buat? Wangikan badan kita. Pakailah apa kita nak pakai. Orang perempuan pun nak pakai, tetapi yang tidak apa? Yang tidak dianggap menggoda. Biasa-biasa, rasa-rasa macam klasik. Baunya klasik. Bukan bau, dulu ada satu iklan dia panggil follow me. Dia tu jatuh basikal kan, berumung jatuh basikal. Tidaklah, yang biasa-biasa. Dah habis dah semua cantik-cantik, orang lelaki pakailah kain tu. Dengan sebelum dia pakai, dia kena ingat apa pantalarang ihram. Apa pantalarang ihram bagi lelaki-lelaki? Kita ambil untuk lelaki-lelaki dulu. Tak boleh pakai pakaian berjahit. Tak boleh pakai berjahit, betul? Lagi tak boleh tutup kepala. Lagi tak boleh terlibat dengan gunting dan cukur, gunting kuku ke cukur, gugurkan bulu di badan. Ya. Bulu binatang. Macam mana? Dia sendiri tak tahlul lagi, tapi dia nak tahlulkan orang. Boleh ke tak boleh? Yang inilah yang menjadi ihtiyat para ulama. Sebab yang dilarang itu pada kita, diri kita. Kita tak boleh buat satu pada diri kita. Kita cukur orang. Sekarang ni, yang kita nak proses, kita nak cukur ni, kita masuk pada zon dia. Di mana kalau kita tak cukur, kita tak gunting, tak cukur, kita tak akan keluar daripada zon ihram. Jadi ulama kita, ulama Syafi'i, dia kata untuk menyelamatkan rasa ni, lebih baik kita tahlul diri kita dulu, baru kita tolong orang, supaya tak timbul tak timbul. Tapi kalau kita tengok ini semua, tidaklah ada larangan, pasal kita berada pada zon dia, memang tempat dia di situ. Jadi kalau untuk menyelamatkan daripada situ, eloklah kita bertahlul. Lepas tu depa tu ada bincang pula, bolehkah kita tahlul diri kita sendiri? Bolehkah kita nak tahlul diri kita? Kita adalah ihram kan, kita nak ambil rambut kita, betul, kita ambil rambut kita, kita potong, kita masuk dalam larangan. Tak boleh bercukur, tak boleh bergunting, kan? Pandangan ini pula menyebabkan dia kata elok cari orang yang tak terlibat dengan ihram ni, suruh dia tahlul pada kita. Tukar gunting ke atau siapa-siapa yang dah buat umrah awal, kan? Dia tolong kita. Jadi itu satu jenis perbincangan dalam bentuk kita kata furu', halui, kan? Tetapi halui itu pun tak ada lah satu asas daripada Nabi sendiri macam dalam Hudaybiyah tu kan tak boleh masuk, tersekat dengan ihram. Apa Nabi nak buat? Nabi duduk, Nabi ghaflah. Isteri Nabi tengok sahabat-sahabat semua dalam ihram. Isteri Nabi kata, "Ya Rasulullah, kenapa hang tak memulakan tahlul? Barulah mereka boleh." Maka Nabi secam rambut dia. Maka menunjukkan tidak ada. Bolehkah sedari yang bertanya?
Dengan perempuan saya segan sikit. Boleh Arif? Boleh tadi apa Syarif nak kata apa masa Pak Lun tanya tadi? Sama, clear kan? Alhamdulillah. Jadi pantai larang untuk lelaki-lelaki tadi apa dia? Tak boleh tutup muka, benda berjahit, baik pakaian ataupun kasut. Lagi cukok, gunting semua. Kita masukkan yang ketiga, yang keempat. Tak tutup kepala. Tutup kepala. Wangi-wangian, okay. Memburu apa dia? Tebang-tebang tumbuh-tumbuhan dalam kawasan Al-Haram, dalam ihram. Apa dia? Merenyeh. Bermesra, muqaddimah jima dan jima. Lagi angkat nikah. Angkat nikah termasuk saksi tak boleh, juru nikah tak boleh, pengantin tak boleh. Ini semua tak boleh buat. Jadi masa dia nak pakai ihram tu, nak ikat di pinggang, nak letak di bau, dia kena ingat tu semua tak boleh. Tu semua tak boleh. Orang perempuan pula semua tak boleh tutup muka. Lagi satu, penulis ni tambah apa dah? Tak boleh pakai sarung tangan untuk perempuan. Lain semua perempuan boleh buat. Dan untuk penulis ni lagi satu, perempuan dia tak mau apa, masa lepas mandi tu pakai wangi-wangian di badan. Dia kata dia tak mau. Dia berpegang tak boleh. Boleh Pak Cik Din? Ya. Ya. Jadi kita akan pakai pakaian untuk ihram Ya. daripada KRI lagi. Betul. Jadi adakah yang tu pun kita kena kena ingat pantalan. Kita kena ingat pantalan. Ya. Elok kita ingat pada awal. Walaupun kita start, cuma kita tak niat. Tapi kita nak kena ingat. Ingat siap pantai larang dah. Walaupun kita boleh lagi langgar pantai larang dia sebab kita tak niat. Sip kita pun tak tahu kita Betul. Jadi kita ingat standby siap. Apa aku tak boleh buat. Ingat maksud siap lagi dah berjalan berapa jam kan? 5 jam kot kita berjalan. Baru dia nanti abang jemaah umrah silalah. Masa itulah baru nak tukar baju, kita nak ambil semua pakai kan. Kalau boleh seluar dalam tak usah pakai pada awal. Cukup lupa. Seluar dalam. Seluar dalam ni dia ada perbahasan. Dia masuk seluar ke dia masuk apa? Dia seluar dalam ni dia masuk kategori seluar ataupun dia masuk kategori apa? Satu perca kain. Jadi masalah jek di seluar tu macam ni, saya contohkan. Superman. Dia pakai seluar dalam di luar. Okey. Itu kita iktiraf dia pakai seluar tak? Iktiraf. Cuba kita pergi kerja lagu tu. Macam ni kita pakai seluar lagu ni. Kan? Seluar slang kan? Ambil seluar dalam buka atas. Pergi kerja. Orang iktiraf tak itu pakaian. Orang kata apa? Gila. Loose. Tok Mat orang bila jadi lagu tu? Okey. Saya kan. Jadi dia menjadi satu, kita kata untuk ilmu yang kita pakai, yang diajak kita berkurun-kurun, seluar dalam tu satu jenis seluar lah. Kan? Tetapi kalau kita tengok di luar nanti, seluar dalam itu diiktiraf seluar ataupun tidak. Jadi jahitan-jahitan yang dikatakan itu, yang dimaksud dengan jahit ni apa dia sebenarnya? Jahitan dia tu tak menampung apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia jahit, dia nak bagi kawan tu tak loose saja. Tapi jahitan dia tu, dia bukan satu jahitan yang sempurna.
Jadi bukan saya kata apa, kalaulah kita terlupa, saya kata ni untuk kes terlupa. Yalah, awak aku tak setuju, semua duk kata setuju. Oh, terlupa. Tapi kita dah niat ihram kan. Jadi I think lah kita buang dia itu, tak perlulah kita bimbang untuk apa, dam ke apa ke. Sebab itu bukanlah. Ingat kita just buang dia. Buang nak buat tak mana pula, Pak Long. Allah. Itu tak mau buka masalah. Pak Long dia tanya, buang nak buat tak mana? Dia kan nak tuyuk lembu garing, nak buat tak mana? Sampai di tempat tawau. Kacau. Yalah, sampai tawaf Tok Mat baru teringat. Itu nak tarik aku mana depan orang tu. Lepas tu Pak Long kata nak pegang ke, nak buat apa? Berhenti di tandas. Saya ingat kalau orang India dia tarik lagu tu je. Kan? Tapi orang Malaysia saya tak tahu. Nak kena pinggan Pak Long sekali ya Pak Long. Tengok apa macam mana Pak Long. Clear sahabat ya. Tadi pakai ihram di KIA. Ihram ni kira minggu lepas tak kata start taliah tu kira lah macam dia dah Tanda di dalam ihram talbiyah. kira start dari situ lah mulanya larangan tu kan. Ada larangan bermula ketika dia niat. Talbiyah itu sebagai petanda. Kata kita nak tahu dia niat tak niat, kita tak tahu. Bila dia talbiyah, baru kita tahu dia telah bagi isyarat dia dalam ihram. Adapun tempat niat ihram itu miqat. Jadi bila orang tu dia masuk miqat, dia terlupa niat, dia tak niat lagi, maka dia tak dalam ihram lagi. Cuma kaedah dia, sesiapa yang dah masuk miqat, dia tak niat, maka dia kena dam. Sebab miqat Dia lintas miqat dengan ihram, tapi dia tak niat. Maknanya dia pakai ihram tu untuk kan itu salah satu Dah. niat dia. Niat mesti di miqat. Niat sebenarnya boleh di mana-mana, sah. Di rumah boleh, kek da'i boleh, tetapi masa dia jadi panjang. Cuma agama nak tempat terakhir kita niat, itulah border paling betul, miqat. Bila dia masuk miqat dia tak niat, maka dia masuk kawasan miqat dia tak niat, maka dia kena dam. Sebab lalu miqat tak niat, sedangkan nawaitu dia nak pergi ziarah Kaabah semua ni. Dia boleh niatlah balik bila dia sedang, tetapi dia kena dam. Bukan dia pakai ihram, kata confirm dah pantai larang tu jalan tak. Pantai larang itu akan panggil apa? dikira pakai ketika dia niat. Apa itu dikatakan pada jemaah umrah, jangan niat lagi, hanya pakai saja. Pakaian itu tidak menentukan orang tu niat. Tapi kalau dia duduk di airport, dia duduk labbaik Allahumma labbaik, kita ni terkejut lah. Niat adakah? Ada saja praktis. Terkejut aku. Jadi sepatutnya talbiyah itu petanda dah niat. Maka talbiyah itu dibaca setelah melalui miqat. Elok dia niat di miqat, lakulah Allah baik Allahumma labbaik. Semua kalau macam tadi kita dah pakai ihram di kita jagalah larangan tu, kita siap sudah. Kita siap sedia. Kita ingat yang kata tadi, kita ingat apa tak boleh buat. Tapi bukan makna tak boleh buat, boleh buat lagi. Cuma kita ingat supaya kita lebih bersedia. Talbiyah tu adakah masa di miqat tu atau bila terbang turun dekat Jeddah, kita dah naik ke bas atau negara Malaysia baru kita nak start talbiyah? Talbiyah di miqat. Oh dia ada mula. Dimula di miqat.
Sebab Nabi mulakan tarbiyah di Bir Ali. Bila sahabat semua dah sampai situ, Nabi bagi ingat niat. Depa semua niat, habis depa niat, terus Umar kata labbaik Allahumma labbaik sampai tengok Kaabah. Maka panjang, masa dia panjang, lama. Saya ingat sampai di Jeddah nak pergi ke Mekah pun dah dekat 2 jam, 3 jam. Mula ada Ada tempat miqat. Tempat miqat. Situ. beritahu tu Niat dulu, jalan. Lepas kita kata Allahumma labbaik Allahumma umratan. Lepas dah kita niat umrah di miqat kan, kita pun kata Allahumma labbaik umratan. Ya Allah, aku datang padamu dengan satu umrah. Terus mulut kata labbaik Allahumma labbaik. jadi niat dengan satu umrah, tapi bila dah sampai dah habis satu umrah, kita keluar lagi. Kita kena niat lagi sekali kan. Kena niat pasal abang tadi satu, pergi buat dua. Kena menjawab pula dengan Tuhan, niat satu, buat dua. Kita dah sampai ke mikat lain. Ya, kena cari mikat lain kan sepatutnya. Pasal kita kata satu umrah. Itu siapa kata minggu sudah kena pergi ke Taib. Keluar mai jumpa apa? Zulaifa jauh. Lani dia ada tu. Dah jadi 2 jam ya. Mekah Madinah macam tadi Penang pergi Ipoh. Tiket dia 200 lebih lah. Sampai. Senang lah. Mudah. Alhamdulillah. Baik. Kita pun dah ingat dah, kita punya pantai larang semua Pak Mi. So kita sampai di miqat, kita pun niat. So berjalanlah pantai larang itu. Maka amalan yang paling baik adalah talbiyah. Tak larat, berhenti saat. Boleh tidur, boleh rehat. Makan, minum, semua boleh. Sembang, gelak, ketawa, semua boleh. Tak ada larangan. Sekali lagi, sambung balik talbiyah. Kerana talbiyah dikatakan amalan yang paling mustajab ketika dalam ihram. Angkat suara. Angkat suara. Sayyidina Umar kata sampai Mekah kami tak ada suara. Dia tak mau labbaik Allahumma labbaik. Perempuan tak salah angkat suara. Cuma mazhab Syafi'i suara perempuan bukan aurat. Maka bolehlah. Marhaban boleh, takkan talbiyah tak boleh. Menyanyi terlalak boleh. Tak tu main talbiyah sunnah pelan. Sunnah pula. Talbiyah angkat suara. Maksud saya angkat suara begini, kita baca orang lain boleh dengar. Itu maksud dia. Bukan kena riau. Tak, kita baca kan selalu kita baca tak mengganggu orang. Talbiyah tak agak mengganggu orang. Kita baca, dia dengar. Dan membawa kepada dia nak baca, kawan sebelah dia dengar. Maka macam takbir raya dia angkat suara. Begitu. Riuh rendah lah pakcik. Tapi telah lah ni saya tak tahu masa saya pergi dulu Rabani lah tak nanti duduk talbiyah lah kapal terbang. Labbaik Allah, lagu Rabani kan. Dia pasang itu. Pasal kita orang Malaysia dia malu. Rabani lah duduk riau seorang-seorang dia. Kita 2 minit ada lepas tu sengah. Tak, dia sama kita menyebut dengan rasa gembira, maka dibenarkan dengan nada apa sekalipun. Nak pakai lagu Rabani pun boleh. Atau kita nak buat lagu Hijaz ke, Nahwan ke, buat lagu kita. Tapi cara kita sebut tu, kita menyambut panggilan Tuhan. Kita seronok hati kita. Boleh Ustaz Samsul? Boleh kan? Tengah-tengah kita tawaf 3 pusingan, tiba-tiba wuduk kita batal Ustaz Samsul. Apakah kita punya tindakan? Perbaharui wuduk. Kita tawaf ni, kita dekat-dekat nak sampai, ini tawaf keempat, dekat-dekat nak sampai dekat rukun Yamani. Tang situ pergi batal.
kita keluar ambil wuduk, set lagi kita punya tawaf dikira macam mana? Ulang balik. Ulang daripada mula ke ulang macam mana? Oh, Masya Allah, kemas. Allah, boleh Udin? Udin setuju ke bapak jawab ke tu? Kau Udin nak bantah dengan hujah-hujah yang lain? Tak mau bantah? Bapak tak bagi bantah? Alhamdulillah. Ya. Sebab ada setengah lagi kita masuk dah dekat dengan waktu nak solat. Kita tawaf dan 3 azan. Kita tawaf 3 azan. Kita ada pusing 3 pusingan. Azan, kemudian kita berhenti lah. Sunat dan apa semua kita bersolat. Lepas tu adakah kita nak sambung atau kita nak kena mula kembali? Tak sambung. Pergi ke Hajarul Aswad, pergi balik Hajarul Aswad. Apa pun tawaf start di situ. Cuma ingat bukan kita sambung tempat kita berhenti. Start Hajarul Aswad. Tawaf start Hajarul Aswad, bukan start tempat berhenti. Kita ambil yang ketiga balik lah. Kalau kita tadi yang keempat, tak ada hampir 4. Jadi kita pergi Hajarul Aswad, kita 4 awal balik. jadi 4. Yang keempat balik, betul. Betul lah. Saya pun sama. Kita batal tu kita patah balik. Kan? Yang mana Cik? Kita tengah buat yang keempat. Baru nak masuk yang keempat, kita batal dulu. Batal dulu. Kita ambil wuduk, batal ambil jadi yang ketiga lah. Ya, betul. Tapi yang kita dalam kes ni, dia tawaf, dia tak batal. Dia berhenti pasal nak solat. Orang semua berhenti solat waktu. Jadi kita solat. Jadi bila nak sambung tu, adakah kita nak batal balik? Batal balik. Sebab dia tawaf sekerat. Sekerat tak kira. Baru sekerat. Ambil balik Hajarul Aswad. Kira yang tak, pahala tu tak ada. Tak sempurna. Start balik pusing. Tidak ada. Yang ada doanya rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Kita istilam, kita boleh pegang rukun Yaman ataupun istilam kat dia tanpa kucuk. Kita start baca Rabbana Atina sampai Hajarul Aswad. Itu saja. Setiap kali sampai situ. Ya. Riwayat menyebut sekali baca. Sekali baca. Tapi kalau kita baca sekali tak sampai lagi, bacalah apa-apa. Ulang, bolehlah juga. Apa satu di belakang ni penulis tengok. Dia bagi pada kita doa yang sabit daripada Quran dan Sunnah. Dia tak bacalah dia kata. Lepas tu di ujung tu dia buat pada kita keratan. Kita boleh gunting untuk kita nak tawaf, kita nak sa'i, kita nak baca apa, boleh. Masa kita sa'i, tengah-tengah kita sa'i, kita terbatal wuduk. Sampai gaya nak lari apa, lampu hijau tu kan, batal wuduk. Jadi tak ada lah sampai dekat apa, Marwah. Jadi kita nak buat ke mana? Keluar ambil wuduk lain. Ustaz, saya tak perlu wuduk kan. Keluar ambil apa pun. Boleh. Jalan je lah. Kita pergi. Ya. Ya. Sa'i tak perlu betul balik. Jadi kita dapat ayat berhenti minum ayat. Sebab sa'i dia tidak ada kaitan dengan dada ke apa ke. Dia jalan, berhenti ayat minum, sambung balik. Tak ada apa-apa. Nak berhenti sawa apa ke pitahan kita apa pasal tanya. Boleh berhenti sat, boleh sambung balik. Dia tak perlu mai balik apa? Dekat Safa Marwah tak perlu. Dia tidak ada kecuali dekat tawaf. Jadi masa kita tawaf kita kena jaga apa? Kalau mazhab Syafi'i kena jaga wudu. Kena jaga aurat. Mengkirikan
mengkirikan Kaabah, automatik jangan sentuh Kaabah. Sebab apa? Bila kita sentuh Kaabah, macam Haji Ismail kan, saya fikir dia punya tebal meja ni, tebal dia, bukan tebal dia punya lebar kan. Kita macam ni kan. Bila kita sampai Haji Ismail, kita pitak tangan kita atas Haji, kita buat lagu ni kan, dia lincin mamar dia kan. Mazhab Syafi'i tawaf tu tak sah. Sebab apa? Tawaf mesti di luar Kaabah. Tangan kita dah masuk dalam Kaabah. Sebab Haji Ismail tu bahagian Kaabah. Jadi tak boleh kita tak boleh. Pasal itu dia tak mau kita sentuh Kaabah. Kita mesti ada jarak. Itu dianggap sebagai syarat sah tawaf. Niat kita tak boleh menghilang arah. Kita tak boleh cari benda yang jatuh kalau tak penting. Tak mahu kita pergi tunduk ke, ataupun kita pusing belakang kan. Ini semua dianggap syarat-syarat sah kepada tawaf. Dia berbeza dengan sa'i. Sa'i dia tak terikat dengan banyak perkara. Dia hanya pi, orang kata pi loi lagu tu pun tak apa. Yalah, macam bodoh pi balik. Apa tak tahu, apa pun tak baca, lari pun tak tahu, pun boleh, tidak ada. Bahagian anggota tu dah kira dalam. Tak, itu luar Kaabah. Itu luar. Pasal apa? Hajar dia begitu kan. Kita pegang, tangan kita tak di dalam, tapi macam ni, tangan kita takat ni dianggap berada di dalam. Ni dalam. Sini luar. Kita pegang benda ni luar tu dianggap pegang Kaabah. Tapi saya kata kita tok tangan kita macam ni, bermakna bahagian tangan kita duduk di dalam, maka pusingan itu tidak. Pasal tu tak boleh cross. Sampai Haji Ismail kan nak shortcut, lambat pergi shortcut kot tu. Maka batal lah pusingan tu. Tawaf di luar Kaabah, bukan dalam Kaabah. Ya, ada riwayat. Tapi tak sahih. Lepas tu tak sahih 40 waktu. Tak sahih. Tak sahih. Jadi dapat 40 waktu. Kali 8 lah. 40 waktu. Selamat daripada parik neraka. Tapi hadis itu semua hadis yang ada masalah. Yang sahihnya hadis Quba. Hadis Quba itu sahih. Siapa sembahyang Masjid Quba, masa dia berjalan tu ada wudu, dia dapat pahala satu umrah. Yang tu sahih. Tak kira sembahyang apa pun tak apa. Masjid Nabi ke Masjid Quba tak jauh. I think about 35 minit ke 40 minit begitu lah. Baikah. Bahasa baikah. Jalan kaki I think hour, sejam ke. Kereta 30 minit. Nabi jalan kaki. Try tengok kalau ada. Lalu serupi pun kita naik bas 40 minit baru sampai. Kita pusing lah. Try lah dia buat. Bagus. Kita mau try tengok. Hari Selasa dengan Sabtu jalan lebih. Nabi suka jalan seminggu sekali untuk sembahyang di Quba. Nabi jalan. Sekali boleh berjalan, jalan. Tapi syarat dia uduk daripada rumah. Dapat pahala umrah. Masjid Quba. Maksud abang syarat 7 pusingan tu cukup.
balik dekat Hajarul Aswad, tawaf lagi satu round. Tak apa lah kalau kita kena bagi ada apa orang punya ada Tadi yang 7 tu tawaf apa? sunat lah dia buat. Oh, tawaf sunat. Lepas tu sembahyang 2 rakaat. Lepas tu pergi tawaf lagi. Boleh. Tidak ada apa-apa. Perbanyakkan sembahyang. Macam perbanyakkan sembahyang sunat dalam masjid. Cuma yang afdalnya kita kata lagi ni, sekali masuk masjid, sekali tawaf. Kita keluar pula, kita masuk pula, tawaf. Begitu lah. Tapi macam Nawawi kan, duduk sembahyang, dah habis sembahyang, tengok Kaabah, nak tawaf, ada kata pergi tawaf. Itulah kelebihan Mekah. Memang tawaf sudah tu tak kena buat apa sa'i Tak kena. Tawaf lah. Buat berapa pusingan pun tak apa. Tak mesti 7. Ya, Tu. ya. Ya. Kena solat di belakang Ibrahim tu. Ya. Dan tu tawaf haji dan umrah. Umrah. Buat dulu ya tu ya. Dituntut lah. Kalau kita masuk, kita buat 2 pusingan, ada kita nak kena Tadi tuan penulis abang dia kata sunat juga tu. boleh buat. Dia kata apakah tawaf yang dia lakukan itu tawaf wajib atau sunat? Semayang itu tetap jadi semayang tu wujud kerana tawaf. Tak kira. Dalam fikiran tu, tawaf Semayang macam Ustaz kata minggu lepas, sekali dengan sa'i. sekali dengan sa'i. Guru saya kata sekali dengan sa'i. Saya tambah sekali dengan cukup. Dia punya fikir apa dia? Ambil uduk sembahyang sunat. Ambil uduk sembahyang sunat. Tawaf sembahyang sunat. Jadi berapa kali kita ambil uduk pun sembahyang sunat tu tetap ada. Tawaf bidah kan, bidah. Tawaf bidah. Balik. Ya. Bolehkah kita buat, mana kita nak balik bah mungkin ke 12 lebih itulah. Ya. Jadi kita sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh masa tu orang tak ramai yang tawaf. Kita terus buat tawaf bidah. Boleh ke tak boleh? Atau kita kena tunggu masa yang dekat. Iyalah. Masa panjang. Sepatutnya perkataan nak bagi sesuai dengan perkataan wida' tu. Wida' tu saat akhir lah. Saat akhir. Macam mana lagu tu kata? Macam mana Pak Long? Saat perpisahan kau lambaikan tangan. Macam mana ayat mataku jatuh. Dermaga saksi bisu. Sewaktu sewaktu kau kucuk keningku, ku lambaikan tangan. Kau menangis kan? Aku menangis. Aku melihat kau menangis. Jadi last lah. Kita kalau pergi tawaf lepas subuh kita pergi tawaf wida' sekali, kita keluar. Kan? Kita duduk di hotel, duduk tunggu masa banyak je tak buat apa kan. So kalau kita rasa semayang dulu keluar masjid, saat lagi ya. Angkat-angkat barang semua. Tawaf sunat, waktu pun tak ada masuk waktu apa lagi. Pergi tawaf kita keluar. Keluar tu kita naik baik kita jalan. Itu lebih sesuai dengan perkataan wida' tu. Kalau tidak tu sekali ke ada 3 beli. Tawaf wida' sunat, tawaf sunat. Dia tawaf wida' sekali je cukup lah. Tapi untuk haji mereka kiaskan dengan tawaf rukun. Dia kerana dia duduk dalam bab wajib haji. Maka dia kata 7 lah. Kalau untuk kita tawaf wida' jatuh tawaf sunat. Dia bukan wajib dalam umrah. Satu dah lah. Berapa sangat sekurangnya satu. Kalau dah kalut kan buat satu. Satu dah. Itu sajalah. Mana kata lagi kita balik, nampak lagi kita patah balik masuk. Tak ada apa-apa, tak ada apa. Dia tak jadi wida' lah. Dia automatik jadi tawaf lain kan. Wida' bermakna lepas tawaf tu dah tak ada dah. Tu masuk wida'. Jadi kalau kita dia masuk balik. Yang tadi tak jadi wida' automatik kan. Dia masih ada wida'. Dia tak berpisah lagi. Tak ada kesalahan apa. Kalau tak buat Tak buat pun tak apa, sunat. Untuk umrah dia jatuh sunat.
Yang jatuh tak buat kena bayar dam ni untuk haji, sebab dia jatuh dalam wajib haji. Mazhab Syafi'i lah. Dia tak apa, kalau tertinggal wajib haji ni, kalau kita tertinggal dengan sengaja atau terlupa, haji kita sah, cuma kita kena dam. Dam tu kita akan bayar di Malaysia. Sebelum balik bayar. Pergilah kat jemaah apa, kita punya mutawid tu, kita beritahu lah kat dia, saya dah tertinggal tawaf wida', bagi duit kat dia, dia bagi selesai. Sekok kambing. Untuk umrah ni tak apa. Sebab semayang abang, semayang waktu dalam Sabia, dia jamak ke, besar ke, semayang ke. Ya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Saya mengambil pandangan Syekh Maulud Al-Hanafi. Dia kata bila kita sampai dekat Mekah, dulu saya ada pandangan sendiri kerana masa berubah kan, saya pun berubah. Ustaz Loh pun berubah. Saya mengambil pendekatan macam ni. Bila kita sampai di depan Kaabah Mekah, kita yang meletakkan value kita. Kita letak value kita. Kita sampai ke Mekah, apa yang kita nilai Mekah? Kita buat kesimpulan, aku nak semayang tamam semua, sebab aku tak bergerak ke tempat lain. Nantilah seminggu ni aku tak pergi mana pun, aku duduk di sini aja. Nanti lepas tu baru aku nak bergerak ke Madinah. Maka aku ambil keputusan, aku nak semayang tamam, sebab aku tidak ada pergerakan. Itu value kita. So pegang elok, buat, tidak ada apa. Kita masuk Mekah, kita pegang, ya Allah, aku musafir. Aku musafir. Dan Quran menggunakan perkataan sama juga, fala junaha alaikum an taqsuru. Tak berdosa kalau kamu pendekkan sembahyang kamu. Kita pegang kata apa? Kita musafir. So aku nak mengambil rukhsah Tuhan bagi aku. So kita boleh ambil. Tuhan nak bagi hadiah kan? Hadiah. Mazhab Syafi'i, bila kita tahu kata kita nak sampai tempat tu lebih daripada 3 hari, kita sampai-sampai kita dah tak boleh buat doa. Ya, tamam, kita kena buat 4. Lepas itu orang Malaysia tidak buat kasar, jamak kasar di Mekah sebab kita berpegang. Tapi Syaukani, tokoh besar-besar, dia kata sekurang-kurangnya kalau kita duduk di Mekah 20 hari sembayanglah 2 rakaat. Sebab tu yang Nabi buat. Tapi riwayat Sayyidina Osman buat 4 ada. Kan tak ada Abdullah bin Mas'ud kata kepada Osman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dia buat ni? Maka Osman ijtihad. Maka kita sekarang, kita dah mengaji semua, bila kita turun ke Mekah, kita ambil pendekatan diri kita sendiri. Apa yang kita nak buat? Kita ingat musafir, kita buat cara musafir. Buat cara musafir. Kalau kita ingat nak buat tamam, kita buat lah. Buat hati kita. Pilihan kita. Pilihan kita. Sebab dia rukhsah, bukan kewajipan. Rukhsah. Kalau macam tu kata pandangan dia, saya nak laki semua, saya nak semayang tamam, itu ada hari saya nak pasal, boleh. Yang afdalnya kalau kita pilih tamam. Kalau kita pilih kasar. Lohok kita buat 2. Tak yasak kita buat 2. Maghrib kita buat 3. Dalam waktu isyak kita buat 2. Kita buat kasar je. Hari lepasnya Pun macam tu juga, ikut susunan kalau bagi kita kita. dah letak Kalau kita letak, pasal, kita buat kasar je, bagi cantik. Kalau kita nak buat jamak, kita buat jamak. Apa? Buat jamak lah. Tamam. Saya semayang tamam. Lepas tu ada satu tokoh sunnah, dia nampak saya, dia main quick ke saya. Dia kata, semayang 4 lah. Saya kata 4 lah. Apa Syekh? Cakap sunnah kuat buat 4. 2 lah, Nabi buat 2. Saya tengok dia pun buat 2. Saya punya dia ingat, sayang Mekah ni kita main. Dia kata, sayang apa? Ini sunnah. Nabi masuk, dia kata, nak ke sini. Kan? Lepas tu Nabi pergi ke Mina. Nabi buat berapa?
daripada Mina, Nabi berangkat pergi ke Arafah. Nabi buat apa? Dia kata kat saya, Syekh. Dia pun Syekh juga. Dia kata, Syekh, sampai di Mina, sampai di Arafah, jatuh hari Jumaat tau, Nabi tak buat sembahyang Jumaat. Adakah Nabi hilang fadilat sembahyang Jumaat? Nabi buat kasar tau tak, Syekh? Alamak, macam kena penyapu tak muka. Dia fikir, alamak, Syekh ni buat Syekh betul ya. Jadi pada dia, kita musafir, kenapa nak sembahyang tamam? Kita sembahyang 2 rakaat dalam jahram, tak ada siapa nak kata apa pada kita. Kita masuk lambat ke, kita duduk di tempat kita ke, lagi orang buat kita naik ya. Cuma bila waktu solat, ada imam dia haram dia buat tamam lah. Kita kalau nak buat, kita nak jemaah. Masa kat ketiga kita takbir. Duduk di tempat kita. Tak ada siapa kata apa. Bukan polis pun duduk sembahyang, dia nak tengok kita. Tak ada. Tak ada. Kita sampai masa tu kita pun free, tak ada apa 2-3 hari memang kita ikut tamam. Tapi bila agensi kata nak bawa pergi ziarah, kita buat jamak. Ya. Kita buat jamak kasar. Betul? Tak ada. Ada pergerakan walaupun dekat, janji bergerak. Buat maka saya serah pada orang mengaji ijtihad lah. Nak buat apa? Sebab saya tengok video Ustaz. Lama tu pandangan lama. Betul lah. Sebenarnya itu sahih, itu kuat. Itu pandangan tu kuat. Buat doa. Takut apa? Nabi buat doa. Masa tu garang Cimane pun 4.5. Dah ni 6.7. Jadi saya letak ijtihad kita. Kita buat. Kita yakin yang mana kita nak buat. Betul, kita sampai di Mekah, kita ambil apa yang kita belajar. Kita jangan nak selaraskan. Itu bukan tempat selaras. Nabi buat dua tu sahih. Sahih Nabi buat doa. Dan Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, dia kata 19 hari Nabi duduk di Mekah, Nabi kasar sembahyang dia. Nabi buat sembahyang tamam ni satu tempat saja, di Muzdalifah. Satu ya. Les semua kasar. Daripada Mina Nabi pergi Arafah, wukuf kan? Maka Zuhur dengan Asar duduk ada di Arafah. Nabi tak sembahyang Jumaat, Nabi buat kasar. Betul? Lepas tu masuk Maghrib, Nabi bertolak daripada Arafah mai ke Muzdalifah. Nabi mabit di situ. Di situ baru Nabi buat tamam. 3 dengan 4. Itu saja. Lain semua kasar. Itu menunjukkan para ulama bincang, bermakna ada juga ruang Nabi jamak. Ada Nabi jamak tamam kan? Ada juga. Ruang Nabi kasar itu jauh lebih banyak. Sedangkan Mekah tu tempat lahir dia. Siapa dia buat doa? Daripada rumah Nabi dekat dengan Kaabah tu. Rumah Nabi, kita berjalan dekat Kaabah, keluar Kaabah sikit dia nampak rumah Nabi. Daripada situ kita jalan pergi ke Mina. Bukan 80 kilo. Mina, kita pergi Arafah mai Muzdalifah, masuk balik Masy'aril Haram. Lepas tu kita pergi tempat meloncang. Lepas tu mai balik Masjid Haram. Mana ada 80 kilo? Tapi siapa Nabi buat doa? Dia balik kampung asal dia buat doa. Buat doa kita apa nak buat banyak-banyak. Saya punya pegang pula time tu masa saya muda. Buat jamak kasar. Buat jamak kasar. Kalau kita pilih takhir, buat takhir. Pilih takdim, buat takdim. Ikut yang mana sesuai dengan masa kita. Habis kita sembahyang, buat dua, lepas tu bangkit buat dua. Sekejap lagi kita tak perlu mai dah Masjidil Haram. Kita mai tawaf, buat ibadat-ibadat sunat. Masa ibadat fardu, kita tak terlibat dah. Kita dah bagi ruang pada orang. Dan kita mendapat pahala yang
1000 kali ganda tu tetap tidak pupus. Jadi kita jamak. Nabi dia kasar. Dua dia buat. Ada masa dia kasar, ada masa dia jamak kasar. Ada masa dia jamak kasar. Ada masa jamak kasar. Kebanyakan aktiviti Nabi di Mekah jamak kasar. Itu dua jamak kasar. Ya. Ada sunat. Mazhab Syafi'i dia kias. Sebab kan umrah kan dipanggil apa? Haji kecil. Haji dipanggil umrah besar. Ada. Kalau kat sini ada, kat sini pun ada. Cuma hukum dia berbeza. Kalau kat sana jadi wajib haji, sini jadi sunat-sunat saja. Betul. Mazhab lain ada. Tapi tak jatuh wajib. Itu sunat. Ada. Tawaf bidak ni tak ada. Sebab hadis dia jelas kan. Kecuali Nabi kita bagi wanita haid tidak ada tawaf bidak. Maka mereka saja dikecualikan. Tak ada. Tawaf bidak ni asal bab haji. Dia bukan dalam bab umrah. Ada saya nak ulang ni. Okey. Ini kita kata benda ihtimam, perhatian penting. Satu, niat yang benar. Dua, manasik yang memenuhi perjalanan as-sunnah yang sahih atau menghampiri yang sahih. Ketiga, doa yang bersungguh-sungguh sebelum umrah dan selepas selesai daripada umrah agar dapat mencapai umrah yang mabrurah. Kalau umrah kita kata mabrurah. Kalau haji kita kata mabrur. Betul ya? 4. Adabun nufus. Adabu an-nufus. Adabu an-nufus. Adabu an-nufus. Agar adabun nufus, agar umrah dapat menjadi tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah secara zahir dan batin. Tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah. Tasfiyah FFI. As-sad, ta, sad, fa, ya, ta marbuta. Tasfiyah. Tasfiyah apa tadi? Secara agar umrah dapat menjadi tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah secara zahir dan batin. Kelima, Riyadun nafs. Persiapan diri secara dalaman dengan akhlak yang mulia. Persiapan diri dengan akhlak yang mulia. Persiapan. Yang ni kena bagi contoh seperti sabar, syukur, tibul kalam, it'amut ta'am. Persiapan diri dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Seperti sabar, syukur,
tibul kalam, tayaba, tibu, al kalam, alif lam kaf, alif lam mim, al kalam. Wa it'amu ta'am, waw alif, to, waw alif, to, to, ain, alif, mim, it'amu, bacaan dia it'amu, at-ta'am, alif lam ta ain alif mim, at-ta'am, bukan it'amu, at-ta'am. Ya, it'amu ta'am, bagi makan, jamu makan, jamu makan. Baik, tadi dia kata apa? Riyadun nafs kan bermakna persiapan diri dengan akhlak yang mulia, seperti ini yang nombor 5 kan, seperti sabar, syukur, tibul kalam, cakap baik, tibul kalam tu cakap baik, dan memberi makan pada orang. Kerana ketiga-tiga ni, masa Nabi sebut haji yang mabrur, Nabi sebut dia package. Nabi kita adakan dalam haji mabrur. Jadi persiapan itu kena ada pada diri kita lah. Get ready. Bagi makan. Sepanjang kita duduk di sana, bagi makan ke orang. Jalan umrah kita duduk di sana, kita bercampur masyarakat sana. Orang minta bantuan kita ke khidmat dalam bentuk bagi makan, bagi makan. Ataupun kita sendiri beli barang-barang makan, beli yang agak orang lain boleh kongsi. Bila kita letak tu, jangan harap kita saja makan. 6. Taubat, istighfar. Taubat, istighfar. Ini kita kurungan sebelum dan semasa. Dan semasa dalam apa? Situasi umrah tu. Kalau sebelum tu bermakna sebelum sempurnalah umrah kita dah niat semasa. 7 selesai hutang piutang. Selesai hal hutang piutang. Buat ni tak masuk hutang kereta, hutang bank, hutang rumah tak masuk ni hutang peribadi dengan orang ni. RM50 tak bayar, RM7,500 pi. Jadi kawan tu mengelan, kawan tu sumpah kita. Jangan 8. Hasil umrah daripada yang halal dan berkat. Zat umrah kita daripada sumber yang halal dan berkat. Halalan tayyiban mubarakan. Jadi orang nak bagi duit pada kita pergi umrah, kita boleh, dia halal, tapi kita kena pasti dia berkat. Berkat dah kita ambil. Kena tengok berkat. Orang nak sponsor ustaz-ustaz banyak lah ni kan. Halal lah kita ambil kan, tapi berkat. Maka ustaz tu kena cek Kena cek apa? Latar belakang orang sponsor dia, package umrah. Dia nak bawa aku pergi umrah ni pasal apa? Dia memang nak mengaji dengan aku ke dia nak jual aku? Banyak orang hari ni kawan dengan ustaz pasal nak suruh ustaz jual barang produk dia. Bukan dia nak mengaji pun. Dia pengguna ustaz tu betul-betul. Kita tengok dalam kuliah-kuliah, dia tak duduk pun kuliah ustaz tu. Dia main bila main hantar barang. Dia jadilah ustaz kita ni sebagai penjualan barang dia. Saya apa pada ustaz? Saya tu ustaz sedar daripada buat apa ke ustaz? Saya kata aku sedar, aku nampak. Hang seorang je ada mata, aku tak ada mata.
Tapi dia pada upah kat ustaz lagu ni. Saya kata tak boleh. Dia bukan nak mengaji ustaz. Dia hantar produk besar-besar, apalah. Time mengaji nak tengok dia duduk tengok dah. Macam Amru. Dia ambil gambar, tengok duduk depan. Baru dia tak jual produk agama. Ni kalau dia main masa bila? Main rakam. Tapi bukan mengaji. Abdul Fazal nak? Tak mengaji. Pergi ke lain. Tak buat apa? Saya kan tutup kamera je. Masa orang duk buat kuliah, duk tahu tak? Ini nama dia apa? Jual agama. Dia jumpa ustaz, dia tahu ustaz ni popular, ustaz ni pandai jual barang. Mai tunjuklah inilah surat kami punya kajian. Yang inilah kami punya barang ni 99% asli. Barang orang lain korang asli. Masa ustaz mengajak Bulughul Maram, hampa geng main suruh dia jual barang ni, hampa duk tahu nak? Hampa duk rumah hampa. Pasal hampa sibuk time tu. Bila hampa nak hantar barang, hampa tak sibuk. Hampa tahu rumah dia. Bila nak mengaji, satu Bulughul Maram pun tak ada rumah hampa. Kita nak pergi umrah, kena semak orang ni apa ni sebenarnya. Dia nak apa dengan kita? Tak mau, kena tengok. 8, 9. 9 teman yang baik. Teman yang baik nampak pada akhlak dia. Orang baik ni nampak pada dua, pada perkataan dia, pada perbuatan dia. Baik dia. Perkataan dia, perbuatan nampak dia baik. 9, 10. Sepuluh. Patah. 10. 10. Tawakal diri sepanjang safar menuju umrahnya mabrur. Tawakal diri sepanjang menuju umrah yang mabrur dengan 3 perkara. Yang maksud yang ke-11, yang ke-10 ni, maksud dia 3. Sepanjang menuju umrah yang mabrur. Apa dia? Yang 3 tu. Ni yang nombor 10 ni lah. Umrah yang mabrur. Alamak. Siapa tegak? Umrah yang mabrurah. Apa dia yang pertama? Yang pertama, meninggalkan keluarga dengan perkataan yang sunnah. Masa kita nak tinggal keluarga kita tu, kena tinggal mereka dengan perkataan yang Nabi ajak. Nanti saya akan sebut apa Nabi ajak. Yang kedua, bukan yang kedua, ni masih yang pertama. Macam mana? Ni masih yang pertama. Nombor 10 masih dalam yang pertama. I pertama tu kan? Apa yang tadi saya kata, tinggalkan keluarga, ucapan sunnah. Ini masih nombor 1 lagi. Mengajar keluarga, sambut ucapan kita dengan ucapan sunnah. Menyambut ucapan kita tu dengan ucapan yang sunnah. Nanti kita nak tinggal keluarga kita, kita nak kata sepatah kat dia. Kita nak kata kat dia, astaudi'ukumullah. Kita nak sebut perkataan tu. Dan kita nak dia jawab sama macam Nabi ajak. Kita tak mau bye-bye lo, tak mau jawab begitu. Masa kita nak keluar, kita nak kata sepatah kat dia, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Kita nak kata yang tu. Dan kita nak dia jawab, nastaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalaka.
Kita nak dia jawab tu. Sebab itu doa dia kat kita. Nanti sampai tu saya akan abang. Yang ni hanya nak abang tajuk-tajuk kasar. Itu ke depan tu. Kalau dia wakil seorang ni. Itu gogor tu. Seorang jawab pun tak apa. Seorang jawab tak apa. Tapi mesti dia jawab. Dalam Arab. Mau dalam Arab. Baru kita ada. Dia, ya Allah. Yang kedua, yang ke-10 ni lah, ni baru masuk yang kedua. Doa safar. Jangan tinggal doa safar. Sebab doa safar terlalu besar. Nanti saya akan cerita. Ya Allah, besar doa safar. Dia punya inti dia tu sangat dahsyat, Pak Cik Din. Yang ketiga. Yang ni masih lagi yang ke-10, yang ketiga. Yang ketiga ni, bila kapal terbang kita dah mendarat tempat airport, kan? Kita akan naik bas. Kita akan jumpa, kalau kita masuk ke Mekah, kita jumpa Jeddah, betul tak? Bila kita jumpa Jeddah, kita duk tengok kampung orang Arab. Kita tengok aja kampung karya-karya mereka. Nabi suruh kita sebut sepatah supaya kita selamat daripada fitnah masuk negeri orang. Doa ni jangan tinggal. Kita panggil doa apa? Doa melihat karya dia apa? Kita turun. Dia doa tu pasal kita tengok karya-karya baru, negeri-negeri baru, station, new station, kampung-kampung baru kita tengok. Dia beza kapal terbang ke naik kereta api. Naik kereta api, kita duk tengok kampung tu, kereta duk berjalan, kita tak singgah. Jeddah ni, kapal kita turun, kita masuk hudud orang, border orang. Kita takut orang tengok kita ni, dia ingat jahat. Dia nak rompak ke, dia nak khianat kita ke. Bila kita masuk Mekah kan, kita tak tahu siapa tengok kita ni. Perjalanan tu, bila kita sampai di Jeddah ataupun sampai ke Madinah, kalau kita landing kan, so daripada airport Madinah kita naik bas. Bas kita bawa jalan. Orang duk tengok, orang Arab tengok, oh ni jemaah daripada mana ni, supaya bila dia tengok bas kita, dia tak ingat jahat. Dia boleh berhimpun semua. Saat kita pergi ke hotel, benda tu jadi macam ni, saat ni boleh jadi macam-macam. Maka Nabi ajak kita satu doa. Sedangkan Mekah tu kampung Nabi, Nabi ajak pada umat dia satu doa. Kita kata doa tengok negeri baru ke, kota baru ke, desa baru ke, yang memang kita, tubuh badan kita duduk berjalan, duduk redah masuk. Dan kita kena duduk dalam Madinah ni, kita kena duduk dalam area Mekah ni, supaya kita tak kena keburukan-keburukan karya tu. Nabi ajak. Maka jangan tinggal doa ni. Nanti kita akan baca. Yang ke-11. Doa siapa nombor 2? Ada dalam Riyadhus Shalihin ada. Ada. Tempat lain boleh baca. Tapi ni bila masuk ke safar ni, Jeddah lebih baca. Jadi kita baca. Kita pergi Kuala Lumpur pun kan, baca doa ni. Takut kena tempat yang baru. Kita pergi tempat baru, kita minta perlindungan pada Allah. Minta Allah Ta'ala jaga kita. Allah kita kata fa inna nas'aluka khaira hazihil qaryah wa khaira ahliha. Kami minta pada Engkau ya Allah kebaikan negeri ini dan ahli dia, tak khianat kami. Macam kat Mekah, orang Mekah taklah khianat kita, tapi orang luar yang menumpang masuk di Mekah, dia tengok kita duduk sembahyang kan, mula alik kita beli barang, dia tengok kita berkelak duit, dia punya apa, sintaro dia tu mai, ligat dia mai, banyak. Awak tak ada pula. Tak kalau Allahu Akbar. Baik, yang ke-11. Saya tak menghurai. 11. Bila kita sampai di sana, cari majlis ulama dan minta doa dan nasihat ulama.
cari majlis ulama. Minta doa dan nasihat ulama. Yang akhir, saya angkat lagi. Cari majlis ulama, minta nasihat dan doa ulama. Dan yang akhir apa dia? Istikharah. Ya, istikharah penting, ya Allah, penting. Sampai zaman hari ni nak pergi umrah pun istikharah ke ya. Pasal duit kita banyak tu aja. Kan? Apa kita nak buat? Keputusan baik tak untuk pakai duit ni umrah? Dan kita ada benda-benda lain lagi nak buat. Kita cari duit tak sama macam pemimpin cari duit. Pemimpin duit cari mereka. Kita cari duit. Habis. So lepas balik ni nak jadi apa? Mudarat ke tak? Kita tak tahu lepas tu. Kita kena ambil keputusan, kita kena raksi dengan istikharah. Dalam istikharah tu dia ada perkataan aqibatu amri. Akibat lepas ni jadi apa ya Allah? Buruk ke baik? Istikharah. Istikharah duduk depan lah, tapi saya susun dia di belakang. Nak kena istikharah juga. Apa nak jadi lepas tu? Saya orang nak sponsor pergi umrah. Seronoklah kita lah, seronoklah nak pergi kan. Tapi lepas tu nak jadi apa? Apa peranan kita? Berapa banyak saya tengok syarikat, mereka pergi, tengok sana ustaz jadi lembu. Jadi lembu. Allah, kalau macam tu lah makna umrah, minta istikharah. Dia depan lah. Nanti dalam susunan tu kita cerita lah. Jadi kena ada istikharah. Kita nak pergi dengan package ni. Kita tak tahu package mana kita nak pergi. Kita nak tengok ustaz-ustaz, kawan-kawan kita seronok. Ustaz-ustaz tu pula, dia pula terlibat dengan package. Apa segala mak nenek package tu buat kat dia? Tak tahu. Tengok, saat ni kita pergi, makan tak ada, minum tak ada, package tu lungguk kat ustaz. Balik kita masuk muka dengan ustaz. Kena minta istikharah ke Tuhan. Istikharah ni penting, sangat-sangat penting. Amat-amat penting. Siapalah tak seronok pergi umrah. Tapi lepas tu nak jadi apa? Aqibatu amri. Lepas ni ya Allah, apa nak jadi ya Allah? Ma'ashi, aqibatu amri, hidup aku. Bukan tak seronok dengar package. Ada package 150,000. Oh dahsyat. Duduk hotel, buka tingkat hotel, tu dia Kaabah nampak. Sesuai tak benda tu dengan kita? Based on seronok, siapa tak seronok? Seronok Tetapi kita minta Allah, astakhiruka bi'ilmika wa qudratika. Ya Allah, aku pilih aku seronok. Lah aku nak hang pilih kat aku ya Allah. Dengan ilmu hang dan kemampuan hang. Benda ni ya Allah, khairan li aw syarran li. Dia baik kat aku ke dia buruk kat aku? Ataupun ada package yang lebih sesuai dengan aku. Nak kharah ke, nak kahwin ke, nak tunang ke, nak ajar ke, nak berhenti ke, nak tolak ke, nak terima ke, nak on ke, nak off ke, semua kena istikharah. Ya Allah. Okay? Berapa perkara? 12 perkara penting. Itu hanya bab kosong saja. Rabu. Esok At-Tibyan. Besok ada mana boleh terbang esok? Rabu baru ni. Boleh terbang. Batai. Minggu ni tak ada. Depa Rabu kedua keempat. Ni Rabu pertama.
Tak ada kan? Ya, selalu kita tak ada. Awak? Rabu ni? Oh, maknanya ambil Khamis ya? Khamis saya tak ada pergi. Khamis Riyadhus Salihin. Jumaat tak boleh. Jumaat tak boleh. Tak apalah, besok ah. Besok saya tak baca Riyadhus Salihin. Tibian, minta maaf, Tibian. Saya baca yang ni habis dah. Dan ni bukan boleh tangguh lama. Besok boleh Abang Syarif? Boleh. Pak Lun lepas Isyak. Saya akan habiskan sebelum Isyak. Ada. Pakcik dia melawak kasar. Esok masuk apa Pak Lun? Esok kita masuk sifat huruf yang ketiga. Syiddah masuk dah. Ar-Rakhawah masuk dah. Isti'la. Kita masuk itu sifat isti'la. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ni kira esok kan. Esok. Termasuk dengan di Madinah kita Nak buat apa? Tak boleh masuk lagi yang tu. Tak boleh panjang. Sahabat pi berapa bulan? 13 minggu depan dah seminggu. Boleh lagi. Sahabat pi 13 bulan 8. Today is 2 bulan 8. Oh, hari ni satu. Hari ni hari jadi siapa? Tak ada siapa. Udin? Mak Udin? Mak Udin sama dengan saya. Kami birthday sama. Mak Ala Bapa Udin Kami sama birthday. Kan saya awal sehari dengan Linda. Ustaz awal sehari. Linda ke belakang. Sama same ni. Buat tak dengar apa. Jadi kita ada lagi 12 hari. Boleh pilih. Boleh bagi habis. Saya tengok lompong-lompong tu mana. Besok boleh ambil sikit. Khamis pun boleh ambil sikit. Riyadhus Salihin tempat tu saya ambil sikit. Boleh, no problem. Boleh, dua kali dah. Yang tu boleh amalan di Madinah. Boleh, insya-Allah. Madinah tak ada. Ya betul. Sebenarnya ikhwan, kata Ibn Taymiyah, umrah dan haji tidak ada cerita Madinah. Tidak ada. Tidak ada cerita Madinah. Tidak ada tuntutan suruhan Nabi siapa pergi Mekah mesti pergi Madinah, tidak ada. Sebab Nabi tak pernah menyusahkan umat dia. Tidak ada. Nabi kata siapa bukan siapa yang 3 masjid tu. Kan? Tapi musafir tu kan pergilah. Simpanlah duit untuk 3 masjid. Tapi untuk haji, untuk umrah, Nabi tak sebut langsung kaitan dengan Masjid Nabawi. Sebab Nabi tak mahu orang susah. Dah habis dia pergi Mekah, dia kena macam dia dah turun kan, dia nak kena canggah naik balik. Nabi tak mahu. Maka hadis-hadis berkait umrah dengan Madinah, haji dengan Madinah, Imam Ghazali sebahagiannya dalam Ihya dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kesemuanya palsu. Tidak ada yang sahih. Dia dua perjalanan yang berbeza. Hari kita nak pergi Madinah, kita pergi ziarah. Ziarah tak ada kena mengena. Cuma kita punya perjalanan ni, orang kata hari kita panjang. Kita merasakan dah kita ada di Mekah. Mekah dengan Madinah tu dekat sangatlah berbanding negeri kita. Nak patah balik. Itu yang kita trik terus ke sana. Jadi itulah baru datang amalan. Bila pergi sana nak buat apa? Itu kita boleh tambah. Boleh tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah. Nanti Abnan tolong type ayat 12 tu.